Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Tengah naik tangga ni, aku bagi stabil sikit. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih kekal yang menonton channel Hidden Place Jiwa Basikal ni. Kepada mereka yang sedang menonton ni tapi belum subscribe lagi, okey, bolehlah subscribe channel Hidden Place Jiwa Basikal ni. Sebab kenapa Hidden Place pasal korang tengoklah, ini memang macam store lah jadi tempat ni. Pasal PS banyak sibuk dekat belakang sana, sini tak berapa nak kemas lagi. Okey, tak apa. Okey, pada kali ni PS tak buat review basikal, PS buat perbandingan. Okey, ini adalah permintaan daripada seorang customer ni. Dia minta PS buat satu perbandingan, bukan perbandingan sebenarnya, kupas sikit isu tentang mengembara dengan basikal folding dan mengembara dengan basikal touring. Sebab dia tengok sejak akhir ni PS banyak touring pakai folding bike. Dia tanya kenapa PS tak pakai touring bike semasa pergi touring, pergi merayau, yelah yang 2-3 hari apa semua kan. Okay, tak apa, PS akan cuba kupas isu ni. Nak cakap secara lebih teknikal mendalam tu tak adalah, tapi secara ringkas, secara yang boleh korang faham lah tentang kembara, touring bike dan folding bike. Okey, kita tengok dulu folding bike, touring bike tu apa dia. Sekarang ni ada dua buah basikal lah, touring bike dan folding bike. Okey, jadi kami Mac ni tanya tentang perbezaan macam tu lah, ataupun apa bagus touring pakai folding bike ataupun bagus tak pakai touring bike. Okey, sebelum tu kita tengok secara ringkas touring bike. Okey, sebab folding bike ni tak ada yang dah ready rack apa semua. Nanti PS akan tunjukkan pada skrin lah basikal PS yang pernah pakai. Sebab tu PS mengembara adalah dua kali pernah mengembara dalam 4-5 hari macam tu pakai folding bike. Okey, nanti PS tunjukkan dekat skrin je lah yang basikal-basikal tu. Okey, okey, touring bike Okey, seperti yang kau kelihatan, okey, ini adalah real touring bike. Okey, touring bike ni maksud dia semua basikal boleh buat touring bike. Semua boleh touring. Kalau basikal folding ataupun basikal mountain bike, basikal road bike, okey, PS pernah mengembara menggunakan road bike. Okey, just letak bag apa semua yang sesuai lah dengan 2-3 hari tu, itu pun dah kira touring kan. Kita dah mengembara. Mengembara ni ibarat ada destinasi lah, daripada point A ke point B ke point C dan seterusnya lah. Okey, jadi sekarang kita tak mau cerita sangat lah touring bike yang macam-macam tu. Jadi kita fokus touring bike macam ni. Kebiasaan je lah touring bike yang world standard ni, ataupun untuk pusing dunia lah apa benda kan, atau yang heavy duty, kebanyakannya memang daripada chromoly. Tapi tak dinafikan ada juga touring bike daripada titanium, daripada carbon ataupun aluminium. Memang ada. Tapi sebagusnya touring bike ni memang diperbuat daripada chromoly, sebab dia nak keteguhan tu dan boleh menampung load. Okey, bayangkanlah kalau ini load yang betul-betul lah, ada dapur, ada apa, kita punya persalinan apa semua, kita punya laptop ke apa barang, segala-galanya lah dengan spare part apa semua. Jadi tak salah lah load tu tak larilah antara 30 kg ke 60 kg. Jadi korang kena manage lah. Okay, yang tu buat blind lah, cara nak manage basikal touring ni. Depan berat ke, belakang berat ke, ataupun satu lagi pakai trailer. Okay, kita cerita secara basic je lah tentang touring bike ni. Okay, jadi bila cakap pasal touring bike ni, okay, selain daripada dia pakai chromoly, besi apa semua, yang penting adalah rack. Okay, walaupun sekarang ramailah yang buat gravel adventure, dia tak payah pakai rack ni, dia pakai rackless. Bila cakap pasal touring bike ni, dia ada rack belakang, dia ada rack depan. Okey, tak semestinya beg tu penuh.
Okey, folding bike pula, dia punya gearing ni pun simple je. Sorry, nak cerita pasal gearing touring bike ni. Okey, touring bike ni sebenarnya dia tak perlukan 12 speed ke performance punya group set. Dia cukup lah kalau bagi PS lah 3x9 tu antara yang terbaik sekali. Sebab 9 speed ni dia punya sensitivity dia sangat kurang. Kau bayangkan kalau yang 12 speed, 11 speed, kita boleh nampak tau dia punya kaset tu, gap dia tu kecil je, rantai dia nipis, halus. Jadi dengan keadaan berat macam ni sebenarnya selalu jatuh sebenarnya. Jadi kalau katakanlah terjatuh ke ataupun kita salah packing, tertimpa apa bal tu, dia punya FD, dia punya RD dia terkiat sikit ke, dia punya hanger terkiat sikit ke, sikit je kalau untuk 11 atau 12 speed memang hanyutlah dia punya gearing dia dah tak betul dah. Jadi kita kena buat adjustment ataupun kena ada tool alignment kan balik dia punya hanger. Berbeza dengan yang 9 speed tu. Kalau 9 speed tu kalau bengkok sikit-sikit tu dia boleh handle lagi. Memang dia boleh handle lagi. Cuma masalah dia sekarang nak dapat 9 speed yang high quality tu agak kurang. Tapi Alivia pun okey sebenarnya. Alivia, Sora ke, itu memang okey. Kalau dapat depan buat 3 ataupun 2 pun okey lah. Janji ada gear climbing tu. Kalau nak cakap pasal laju nak pakai 53 ke 50 ke tak berbaloi kot. Rasanya kalau 48 38 28 ke 48 38 26 ke something like that lah kan. Berbahasa Inggeris lah pula. Okey. Jadi dia punya group set dia tak perlu nak performance sangat. 3x9 okey. Pakai bar end shifter pun okey, sebab korang bukan nak berlumba nak cepat, nak quick shift apa semua. Dia just tekan satu kayuh, rasa berat up sikit satu kayuh, ataupun kau kayuh bila nak berat sikit tekan satu kayuh. okey, dia tak ada nak hura-hara macam road bike apa semua kan. okey, jadi touring bike macam ni lah. okey, nak cerita pasal folding bike pula. Folding bike okey, dia yang sedapnya kita tunjuk crank dia. Kalau ambil gambar pun satu tip ambil gambar, bahagian yang ada crank, ada RD, FD ni nampak mantap sikit. Okey, bayangkanlah kalau ni ada rack, nanti PS tunjuk dekat skrin lah. Okey, ni ada rack, ini ada rack depan, jadi kita boleh letak bag, kita boleh letak bag apa semua. Okey, itulah yang PS nak huraikan sikit. Okey, Brompton tak pernah sama kalau okey, macam Brompton pun dia rack dia memang lain sikit lah. Dia ada jenis macam kita nanti PS letak dekat skrin juga. Dia punya rack tu pasal basikal kecil, dia tak boleh letak side panel, takut kena dekat dia punya. Yelah, ini pun dah rendah kan, ini dah rendah, kalau 16 inci lagi rendah. Jadi boleh letak backpack tu. Dia letak satu, nanti PS tunjuk dekat skrin ke, dia tak selak tu, dia letak backpack dia atas ni. Itu kaedah touring pakai folding bike lah, yang trifold tu. Okey, kita huraikan sekarang. Okey, PS dah bagi penerangan tentang basikal touring dan juga folding bike ya. Okey, bila cakap pasal touring tu, confirm lah basikal touring lah korang yang kena pilih. Tapi masalah dia macam ni, touring ni betul mengembara apa semua. Kalau kita buat perjalanan sehari daripada point A ke point B, itu dah kira mengembara. Walaupun perjalanan dia katakanlah dalam 10km, 20km, tapi kita dalam perjalanan tu ada isi-isi perjalanan dia. Maksudnya kita bukan kayuh, laju dan sampai. Jadi daripada point A tu korang kayuh, okay, korang berhenti, korang jumpa tempat jual cendol, okay, jadi korang makan, lepas tu korang review ke apa barang apa semua kan. Lepas tu korang masuk kampung ni sikit, okay, korang bersembang dengan orang-orang kampung tu, macam masuk kampung nelayan ke apa semua tu kan. Okay, jadi 10km tu kau bayangkan, daripada korang kayuh pukul 8, tentah pukul 2 baru kau sampai. Sedangkan kalau orang yang betul-betul kayuh tak sampai sejam pun bang.
Kalau average dia katalah santai pun 25 ataupun 20, sepatutnya dalam setengah jam dah boleh sampai dah untuk 10 km. Jadi pengembaraan tu sebenarnya dia bukan bila pusing dunia mengembara, ataupun bila 1 minggu ataupun bawa basikal macam ni mengembara. Okey, tak ya. Jadi kita dia itu subjektif lah kan. Okey, tentang pengembaraan tu. Okey, berbalik semula pada tentang dua basikal tu. Okey, kebanyakan kita lah, PS pun sama lah. Kebanyakan kita bila buat touring ataupun mengembara ni, kita tak ambil masa yang panjang dan lama. Kita bukan jenis hardcore. Kita bukan tourer hardcore ataupun cyclist tourer yang hardcore yang berbulan ataupun bertahun ataupun pusing satu dunia. Jadi kalau yang jenis yang hardcore macam tu, dah confirm lah dia memang tak sesuai untuk pakai folding bike. Tapi ada, nanti PS beritahu macam mana. Dia memang sesuai pakai yang basikal yang macam ni, full load, yang boleh tampung ataupun barang yang banyak. Macam mana folding nak tampung barang yang sebegitu banyak? Kalau korang pusing satu dunia, kau nak letak macam-macam apa semua kan, korang dia tak ada nak touring pun, kata berpindah-pindah, dia kayuh daripada point A pusing satu dunia dan sampai mungkin makan masa bertahun. Okey, jadi yang macam tu dia tak ada melibatkan perpindahan yang kerap. Jadi dia memang kena pakai yang basikal yang macam ni, memang sesuai lah. Okey, tapi jika macam PS sendirilah, PS paling maksimum boleh berkayuh basikal ada masa lah, bukan tak boleh, boleh je kalau ada masa. PS nak je pusing satu dunia ataupun berbulan-bulan tak balik. Tapi kita ada komitmen kita sendiri kan. Kita ada komitmen kita sendiri. Nak tak nak kita kena balik, kita kena kerja, kita ada keluarga kita apa semua kan, kita nak serve family kita apa semua. Jadi PS maksimum pernah berkayuh pun dalam masa 5 hari ke 6 hari je. Jadi PS rasa bila PS pack barang dengan dapur, dengan keperluan persalinan apa semua, untuk 5 hari tu dia tak full loaded macam ni yang ada bag apa semua. Banyak yang lebih lagi. Jadi lepas tu pula PS suka mengembara daripada macam bukan daripada rumah tau, mungkin mula-mula dulu pada rumah. Bila kita dah pergi, kata macam PS duduk dekat Bukit Beruntung, okay, Bukit Beruntung dah pergi ke Melaka, jadi tak mau ulang dah daripada Bukit Beruntung ke Melaka. Jadi PS terus langkau, terus naik bas pergi ke Melaka. Dan sebab masa, katakanlah ada masa 3 hari je, kita berkayuh touring kembara ni memang perlahan, 60-100 km yang PS beritahu tadi. Dalam mana? Dalam episod yang sebelum ni, yang pasal mengopi di Sayong tu, 60 km adalah yang terbaik ke bawah. Itu untuk kembara yang macam-macam lah kita boleh dapat dan ada aktiviti dalam dia. Bukan sekadar berkayuh daripada pagi sampai ke petang, ataupun kita berkayuh tak ada buat apa-apa, kita sampai awal sangat. Okey, jadi macam sampai berkayuh macam PS nak naik bas, lupa dah macam mana tadi. Okey, PS dah berkayuh daripada Bukit Beruntung ke Melaka. Jadi untuk kali kedua PS tak mau dah, PS nak sambung daripada Melaka ke Johor Bahru. Jadi PS kena simpan basikal, pack basikal apa semua, naik bas. Jadi naik bas, jadi kena start daripada Melaka. Daripada Melaka berkayuh ke JB, ialah sehari pun boleh. 2 hari lah, katalah letak 3 hari. Sampai kat JB, korang kena pack balik dan itu balik lah, naik bas balik. Jadi itu yang PS cakap, kembara yang jenis-jenis macam tu, mobility touring, ialah dia mobile lah, dia berpindah randah kan. Yang nomad punya sedap sikit. Yang nomad punya tourer ni memang sesuai pakai folding bike. Sebab sebagai contoh, katakanlah korang nak pergi ke China,
Okey, tapi korang cuma ada masa dalam 1 minggu je kan. Boleh ke berkayuh daripada sini nak sampai ke China dalam 1 minggu? Tak dapat kan. Tapi kau nak buat juga. Jadi itu yang guna mobility yang folding tu. Jadi korang daripada sini naik bas sampai ke Anyai. Jadi korang kayuh Anyai pada pagi tu apa semua. Okay, tengah hari tu terus naik train. Maksud kita dah book siap-siap apa semua, naik train sampai ke Bangkok. Lepas tu daripada Bangkok samalah, kau berkayuh mungkin syok lah sikit Bangkok. Okay, tidur 2 malam. Okay, lepas tu daripada Bangkok pula kau naik train lagi sampai ke Chiang Rai. Chiang Mai tak tahulah yang mana ada train punya ni kan. Okay, sampai ke Chiang Rai. Okay, lepas tu kau berkayuh pagi ataupun tak buang masa dah, kau terus cari satu pengangkutan lagi. Okey, mungkin dekat border tu ada bas pergi ke Laos kan, pergi ke Laos sampai ke Botan. Lepas tu korang duduk tidur lagi dekat Botan tu, sempat berkayuh-kayuh apa semua, dan kemudian sampai ke China. Dah sampai ke Botan dah boleh pergi ke Guangzhou, Kunming macam tu lah kalau tak salah. Okay, jadi naik bas lagi. Jadi itu nomad punya tourer lah. Jadi kau bayanglah kalau bawa basikal yang macam ni, kalau touring yang macam tu, sampai satu masa kau kena pack. Berkayuh 4-5 jam kau kena pack. Besok berkayuh pergerakan sehari, kau kena turun, kau kena unpack. Lepas tu macam mana tu kan. Okay, jadi tu yang PS cakap, dia ikut kaedah touring kita macam mana. Kalau untuk yang bawah seminggu memang tak salah pun pakai folding bike pun, memang boleh dan praktikal. Cuma korang kena manage barang-barang yang korang bawa lah. Janganlah korang nak touring 3 hari tapi full loaded yang macam ni. Boleh buat. Suka hati korang lah. Ada orang dia suka gambar kan, nampak gambar dia nampak sangat teruja lah bila tengok gambar dia dengan basikal dia full loaded kan, padahal dia bergayuh cuma 3 hari je ataupun 2 hari. Okey, terpulang lah, tak ada masalah pun kalau suka yang seronok macam tu. Tapi kalau jenis nomad tu ataupun yang banyak mobility, pergerakan-pergerakan tu, memang sesuai folding bike lah. Jadi korang boleh lipat dan masuk dalam bag. Nanti PS tunjuk kat skrin, masuk dalam bag. Certain barang tu boleh masuk ke dalam bag tu, jadi kau boleh bawa dan letak dalam bas. Senang nak check in kapal terbang, senang nak naik train, senang nak naik Grab, naik tumpang orang apa semua kan. Okey, jadi yang jenis-jenis macam tu folding bike. Okey, kalau macam ni lah kalau leceh dia kan. Jadi itulah dia Kamen Mac. Jadi PS bukan sarankan lah, kita ada cara tersendirilah, cara kita nak create perjalanan kita. Okey, kalau kita yang sendiri yang createkan perjalanan tu, kalau korang jenis yang tak suka folding, ada orang dia anti folding, dia tak suka. Dia cakap folding ni mana boleh buat touring apa semua kan. Jadi dia create lah macam mana. Jadi perjalanan dia mungkin berhari-hari baru dia berpindah-pindah kan. Jadi tak adalah hari ni nak pack, besok nak unpack, berkayuh sikit nak pack balik, jenis macam tu. Ataupun dia jenis macam aku nak naik Grab ke apa barang apa semua kan. Jadi dia nak berkayuh, lepas tu dia nak sambung perjalanan dia dengan Grab ataupun bas. Jadi kalau nomad macam tu memang folding bike lah yang memudahkan, pasal kita nak senang, kita nak fold dan simpan, besok kita unfold je. Kalau macam ni nak buka rack lah, nak masuk kotak, leceh. Okay, jadi harap korang faham lah situasi yang PS nak jelaskan tu. Minta maaf lah kalau tak dapat nak detailkan sangat, sebab kalau nak detail betul-betul tu, yelah apa benda detail mendalam pun, tajuk tu dikupas boleh sampai berjam-jam. Okay, satu lagi lah, touring bike ni memang boleh touring. Okay, folding bike ni bukan semualah. Kalau folding bike yang jenis kelajuan lah, yang jenis ringan-ringan tu, dengan contoh lah, alah ni tak ada lah nak tunjuk.
Okey, bukan semua folding bike sesuai. Bukan cakap tak boleh, sesuai. Okey, ada folding bike yang tak sesuai untuk bawa touring. Contohnya kalau kata-kata yang jenis-jenis yang lightweight macam ni, bukan apa, tapi ini pun nampak okey lah. Dia punya pakai hub Novotec kan. Ada separuh reset, dia punya spoke pun kita boleh nampak spoke dia entah berapa batang je. Jadi dia buat tujuan dia memang untuk lightweight. Ini actually ni okey lagi lah pakai hub Novotec. Dia punya spoke pun banyak. Jadi yang spoke sikit-sikit tu, ni yang pakai 58, 56 apa semua. Lepas tu dia punya gearing ni pun dia pakai road bike punya 11 sampai 28 je dia nak dapatkan ratio yang rapat. Ini dengan lightweight dia kurang ketahanan, jadi dia bila letak bag, letak beban apa semua sama juga dengan dia punya jelah barang-barang lightweight. Jadi kita pandai-pandailah. Kalau jenis yang folding bike yang lightweight macam ni mungkin boleh pergi touring, boleh buat je nak perjalanan jauh, tapi kita tahu load yang kita bawa tu lah. Lepas tu tayar pun sama. Janganlah korang nak bawa load yang berat-berat, lepas tu nak pergi jalan pun jalan yang tempat yang berbatu kasar ke apa. Jadi pemilihan tayar tu penting lah. Macam korang sendirilah terpulang lah, macam PS personal, kalau cakap nak sedap bawa load yang banyak apa semua tu, memang tak nafilah, memang touring bike memang terbaik dan sangat terbaik lah. Pasal folding bike bila bawa load yang terlebih sikit, dia punya handling dia dah kurang sangat tau. Jadi korang pastikan kalau korang nak buat touring bike, nak pergi touring dengan folding bike, jadi folding bike yang sesuai, dan pastikan dia sesuai lah untuk tanggung-tanggung load yang kita bawa tu. Okey, rasanya kesimpulan dia sebenarnya semua basikal boleh buat touring, semua basikal boleh pergi mengembara, tapi cara kita createkan perjalanan kita tu. Kalau korang yang jenis mobility yang berpindah randah apa semua, sekejap apa semua, tak perlu sangat pun touring bike yang macam ni, yang hardcore macam ni. Tapi kalau ada simpanan lebih ataupun minat sendiri pada touring bike tu, okey, proceed lah. So nak pakai mountain bike, kalau korang nak 2-3 hari, just letak rack yang, nak kena bagi contoh lagi, sebagai contoh, yang rack yang macam ni je, just clamp dekat dia punya seat post, dah jadi. So korang boleh taruh korang punya bag ataupun dekat atas ni. Lepas tu yang ada yang side yang terkeluar macam tu, just letak satu macam ni, dah settle. Boleh letak, PS pun pakai road bike, tapi road bike klasik lah, yang besi apa semua tu, berkayuh 3 hari ataupun 2 hari lah, daripada Melaka sampai ke Johor, satu lagi dekat Thailand, daripada Hat Yai sampai ke Bak Bara, sampai ke Satun, and then Satun berkayuh balik ke Malaysia. Just pakai road bike je, pakai satu handle bar bag dan letak rack yang macam ni, dan letak bag atas dia, boleh jalan. So itulah saja pada untuk kali ini pasal touring bike. Minta maaf lah kalau dia tersasul-sasul apa semua kan. Jadi cuma nak beritahu, semua basikal boleh buat touring, cuma cara ataupun kategori touring kita tu jenis macam mana. Okey, so itu saja pada untuk kali ini. Terima kasih kepada korang yang masih setia pada channel ni. Pada mereka yang belum subscribe, boleh subscribe dan tekan notification supaya apa saja video-video yang segar, video-video yang baru, terus korang boleh dapat. Okey, jangan lupa like, share dan komen. Jadi korang yang tak faham, kadang-kadang PS pun tak dapat nak mengekspreskan cara yang terbaik, korang boleh komen lah dekat bawah tu. Jadi insyaAllah PS ada masa, PS jawab korang punya soalan-soalan tu. Kalau soalan merapu pun PS jawab merapu. Jangan main. Okey, sekian saja. Okey, terima kasih semua. Okey, assalamualaikum.